Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Hayati, sidang pendengar IKIM FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita sambung sedikit lagi mengenai peristiwa yang berlaku kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kerana apa yang berlaku kepada batang tubuh kita pada setiap hari, pada setiap masa sebenarnya adalah kesilapan-kesilapan yang boleh jadi pernah berlaku kepada orang-orang terdahulu. Minggu lepas Yati kita bincang mengenai Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub. Al-Imam Ibn Kathir pernah mengatakan pada surah Yusuf ini ada tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam arti kata kita akan faham apa yang dimaksudkan beriman dengan qada dan qadar, rukun iman yang kita sebut-sebut sebagai rukun iman yang ke-6. Al-Imam Ibn Kathir mengatakan dalam surah Yusuf ini kita dapat saksikan bagaimana banyak perkara-perkara yang di luar logik akal berlaku kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kita sudah bincang mengenai itu. Kita tertangguh kepada saudara-saudara Nabi Allah Yusuf alaihissalam, adik-beradiknya. Sidang pendengar semua, ada baiknya saya mulakan mengenai kisah saudara-saudara Yusuf ini, di mana masalah segalanya bermula dengan cerita yang mungkin lebih kita kenali seperti cerita tenggelamnya kapal Titanic. Kapal Titanic ini kita sedia maklum tenggelam pada 1912. Satu cerita yang begitu menggegarkan dunia. Kapal yang dikatakan objek terapung paling selamat di dunia. Betul. Tetapi akhirnya tenggelam jua dalam masa hanya beberapa jam. Dan apa yang menjadi punca yang paling jelas adalah kerana krunya ataupun para kelasi kapalnya, urustia Titanic ini rasa begitu yakin yang amat sangat bahawasanya kapal ini tak akan berlaku apa-apa masalah. Dan sehingga ke suatu tahap tidak ada taklimat keselamatan diberikan. Bot kecemasan pula disediakan hanya 1/3 sahaja daripada jumlah 5,000 lebih yang menghuni Titanic pada waktu itu. Dan lebih malang lagi, bukan 1-2 tetapi 5 kawat amaran sudah diberikan sepanjang perjalanan mereka, tetapi tidak diendahkan oleh pemandu ataupun kelasi kapal Titanic. Hampir 5 kali kawat amaran diberikan pada setiap 1 jam bahawasanya kapal kita ini sedang menghampiri satu ais yang sangat berbahaya. Namun apa yang diberikan tak apa, masih jauh lagi, tak apa, ia nampak kelihatan kecil. Ini sindrom rasa selesa, apa yang saya boleh katakan mindset yang ada kepada urustia Titanic pada waktu itu. Sehingga kan mereka berasa begitu selesa bergerak pada kelajuan 22 knot dalam cuaca yang begitu sejuk. Air laut yang semakin membeku dan keras. Tetapi akhirnya bila terjadi peristiwa di mana Titanic meremehkan ais yang pada permukaannya kecil, tetapi rupa-rupanya mereka tidak sedar kapal mereka sudah separuh hancur bila melanggar ais yang sebenarnya di bawah itu begitu besar. Betul. Kesimpulannya adalah faktor mindset, rasa begitu selesa dan yakin telah menyebabkan mereka berpersepsi bahawasanya tidak ada apa-apa masalah akan berlaku dan ais itu mereka sangka kecil. Namun segala kemalangan berpunca daripada mindset ini dan persepsi seperti ini. Dan demikian juga bila saya kaji Yati mengenai sejarah yang lebih awal daripada itu, jatuhnya kota yang sangat kebal, Konstantinopel. Juga kerana mindset Maharaja waktu itu, mereka sudah pernah selamat daripada 30 kepungan sebelum ini, sepanjang ratusan bahkan ribuan tahun. Jadi tak perlu gusar, kita memang akan sentiasa menang. Ini mindset mereka, persepsi mereka, sehingga mereka bersangka bahawasanya kedatangan Sultan Muhammad Al-Fatih adalah seperti orang-orang sebelumnya juga tidak akan mampu menembusi kota ini. Rasa mindset, rasa selesa seperti itu menyebabkan mereka tidak membuat persiapan yang begitu serius. Namun akhirnya jatuh juga kota ini akibat daripada mindset mereka tidak pernah ditembusi dan persepsi untuk meremehkan musuh. Mindset dan persepsi inilah sidang pendengar semua, saya kira berdasarkan pembacaan kepada para mufassirun, menjadi teras kepada masalah saudara-saudara Yusuf ini. Maksud mindset di sini adalah mereka merasakan mereka ni anak-anak Nabi, bahkan cucu-cucu cicit kepada Nabi-Nabi. Mereka tidak ada masalah untuk melakukan 1-2 dosa dan maksiat.
Kerana mereka yakin dan percaya ayah mereka boleh mohon ampunkan untuk mereka andai kata mereka berlaku dosa dan maksiat. Dan persepsi mereka adalah mereka begitu meremehkan sekecil-kecil dosa yang mula timbul dalam hati mereka, iaitu benci dan hasad kepada saudara ataupun adik mereka sendiri, Yusuf. It's okay, tak apa, kita ni anak Nabi, kita buat masalah sikit pada Yusuf, kita mohon istighfar lah nanti. InsyaAllah Allah akan menerima kita punya taubat. Ini disebutkan di dalam surah Yusuf, ya, bagaimana mereka mengatakan, idza qalu la Yusuf wa akhuhu ahabba ila abina minna wa nahnu asbatun inna abana la fi dhalalin mubin. Dan di hujung ayat tu lagi menyatakan, tak apa, kita buat dulu, kita bunuhnya ataupun kita jatuhkan dia ke dalam telaga, dan jangan risau, kita akan kembali menjadi orang-orang soleh. Ada insting ataupun ada rasa bahawasanya mereka boleh kembali soleh kerana ayah mereka soleh, datuk mereka soleh, nabi-nabi, keturunan nabi-nabi. Namun demikian, sidang pendengar, siapa sangka daripada meremehkan sekecil-kecil penyakit hasad ini, adik-beradik Yusuf ataupun anak-anak Nabi Yaqub ini telah terperangkap di dalam perangkap syaitan yang lebih besar. Mereka telah terjerumus jauh sampai kepada untuk membunuh Nabi Allah Yusuf AS. Jadi apa yang kita mahu fahami di sini, bahawasanya jangan kita remehkan ais kecil itu. Nampak macam kecil, tetapi sekali kita buat, dia akan membawa kita kepada khutuat. Khutuat ni maknanya step by step, kita tak sedar kita semakin selesa untuk berdosa, dan kita menambah-nambah dosa sehingga kita tak sedar kita menghampiri dosa yang jauh lebih besar, hanya kerana berjinak dengan dosa-dosa kecil. Hati-hati sedang pendengar dan saya sendiri, daripada sekecil-kecil berbohong, daripada sekecil-kecil timbul rasa benci, jangan terkejut sehingga ia boleh terjerumus kepada rasa mahu membunuh dan melihat orang lain berlaku kecelakaan dan kemalangan. Kita saksikan, ya, bagaimana daripada sekecil-kecil rasa benci di dalam hati saudara-saudara Yusuf ini, sampai mereka mengatakan ayah ni lebih suka Yusuf berbanding kami, padahal kami ni, kita orang ni ada kekuatan, wa nahnu usbah, kita orang, kami. Inilah perangai orang Yahudi ni, kami. Mereka sangat berbangga dengan diri mereka. Dan ayah kelihatan berada dalam kekeliruan yang sangat jelas. Surah Yusuf ayat 8. Timbul kebencian di mana dalam hati mereka, dan mereka zahirkan di mulut ini, sampai mereka zahirkan di mulut. Kebencian itu sedar tak sedar telah mencetuskan satu lagi dosa lain, di mana dosa hasad dengki yang sangat-sangat diberikan amaran oleh Rasulullah SAW. Dia mampu memakan pahala-pahala kita tanpa kita sedar. Dan sedikit rasa dengki hasad di dalam hati kepada adik mereka yang mungkin tampan, yang mungkin diberikan kasih sayang lebih sedikit oleh ayah mereka. Sedar tak sedar daripada benci, dengki ini, sampai ke satu tahap dosa lain pula tercipta, di mana mereka telah bersikap biadab dengan ayah mereka sendiri, dan mereka menzahirkan kebiadaban itu kepada mangsa, iaitu Nabi Allah Yusuf AS. Mereka mengatakan ayah ni lebih sayang. Inna abana lafi dhalalim mubin. Ini satu kata-kata biadab sebenarnya kepada ayah sendiri, dan mereka menzahirkan perkataan itu. Dan sampai ke satu tahap, kebiasaan untuk menyebut perkataan-perkataan elok ni membawa pula kepada tindakan yang tak elok. Hati-hati, perkataan-perkataan tak elok yang disebut oleh anak-anak kita ke, ataupun kita meletakkan diri kita dalam suasana orang bercakap benda-benda tak elok, dia mampu membawa kita kepada kebersamaan untuk bertindak pula kepada perkara-perkara tak elok. Kita tengok, ya, sampai tahap mereka melakukan kecelakaan kepada Yusuf, dan mereka telah melakukan dosa yang keempat pula, mereka sanggup berbohong. Mereka berbohong kepada Nabi Yaqub, kononnya mereka tidak melakukan apa-apa kepada Yusuf. Yusuf dimakan serigala. Padahal mereka lah yang telah bertanggungjawab menghumbankan Yusuf ke dalam telaga, dan mereka menipu dan berbohong kepada ayah mereka. Mereka tak buat apa-apa, tiba-tiba Yusuf yang menjaga mata'ina, barang-barang kami, telah dibaham oleh serigala. Dan mereka mengadap ayah mereka itu, kalau kita tengok surah Yusuf, mereka menangis-nangis. Waja'u abahum isya' yabkun. Mereka menangis-nangis. Ini lakonan sebenarnya. Dan orang Yahudi memang pandai berlakon. Mereka berlakon seolah-olah mereka sangat menangisi perbuatan mereka, dan mereka menggunakan statement yang ayah mereka sebut sebelum ini, dah
dah tak tahu sangat nak kontrol macam mana. Dan kalau kita perhatikan, memang seolah-olah ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini menunjukkan mereka tidak biasa menipu. Ayat mereka tu macam seolah-olah mereka tidak biasa menipu, dan mereka mula berjinak dengan menipu ni. Dan bila mereka kata kepada ayah mereka yang Yusuf ini, sebagaimana ayah kata, dimakan segala, mereka repeat balik perkataan itu, memang fa'akalahu dhi'bu, Yusuf ini dimakan oleh serigala. Dan mereka rasa mereka tak yakin lagi. Mereka kuatkan lagi dengan tunjuk baju tu, baju yang berlumuran darah. Cuma kesilapan mereka adalah mereka menunjukkan baju yang sempurna tetapi ada darah. Nampak sangat menipu kat situ. Takkan serigala baham Yusuf, dia tanggalkan baju Yusuf dulu, dia baham, lepas tu dia pakaikan balik baju tu. Sepatutnya terkoyak rabak lah baju tu. So nampak sangat di situ berlaku penipuan dan pembohongan. Dan sampai satu tahap kebiasaan untuk berbohong ini mencetuskan jenayah lebih berat, iaitu sanggup untuk membunuh Nabi Allah Yusuf AS. Qala qailun minhum, ataupun disebut dalam ayat lain, uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajha abikum. Kita bunuh saja Yusuf ini. Sidang pendengar semua, ini menunjukkan kepada kita dosa yang remeh, yang kecil tetapi dilazimi, dah terbiasa, akan membawa kita terjerumus kepada perangkap syaitan, khutuwat syaitan yang lebih berbahaya dan lebih besar, iaitu sampai ke satu tahap jenayah, perbuatan yang lebih dimurkai oleh Tuhan. Sebab itu kata-kata Al-Imam Hasan Al-Basri mengambil pedoman daripada cerita adik-beradik Yusuf ini. Dia mengatakan dosa itu pun ada adik-beradiknya. Cik kawan juga Ustaz. Ada kawan-kawan dia, ada friend list dia tu. Maknanya apabila kita buat, contohnya kita dengki pada orang, ingat, dengki ni ada adik-beradik dia. Dia akan sangat rapat dengan biadab. Dia akan sangat rapat dengan berbohong. Dan jangan pelik, dia akan menghampiri sampai satu tahap di mana akan sampai satu tahap berani untuk bertindak, melakukan kecelakaan kepada orang yang kita tak senang itu. Jadi hati-hati dengan sikap ataupun sikap terbiasa dengan dosa-dosa kecil ini. Kerana siapa boleh sangka daripada dosa sekecil-kecil ini, dosa gia 1 ni Yati, boleh masuk sampai gia 5. Ini pelajaran. Ini pelajaran yang sangat besar kita belajar daripada sekecil-kecil hasad daripada adik-beradik Yusuf. Mereka telah melakukan suatu perkara yang sangat besar, di mana hampir mereka membunuh nyawa Nabi Allah Yusuf AS. Ini pelajaran yang pertama yang dapat kita pelajari daripada anak Nabi Allah Yaqub AS. Satu lagi perkara, sidang pendengar semua, kita belajar daripada tabiat dan karenah Banu Israel ataupun anak-anak Nabi Allah Yaqub ini adalah keinginan mereka untuk kembali menjadi soleh selepas bermaksiat. Ini naluri kita semua. Kadang-kadang orang berbisik, ini bahaya najwa. Najwa ni bisikan-bisikan daripada kawan-kawan. Ini pun satu pelajaran besar. Bila kita silap pilih kawan, tengok apa berlaku kepada saudara-saudara Yusuf. Akibat pengaruh dan kata-kata sumbang ini, mereka akhirnya telah bersepakat untuk melakukan jenayah kepada Yusuf. Mula-mula berbeza pandangan. Qala qailun minhum, ini bermaksud ada seorang beri pandangan yang berbeza daripada pandangan adik-beradik yang lain. Tetapi Quran mengatakan wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Sampai satu tahap mereka berijma', mereka bersepakat untuk melakukan kecelakaan ini kepada Nabi Yusuf. Artinya hati-hati dengan pengaruh kawan-kawan yang tak elok. Kerana mereka boleh memberikan najwa, bisikan-bisikan yang akan menyebabkan kita terperangkap. Sebagai contoh, antara bisikan yang telah kita fahami daripada surah Yusuf adalah watakunu min ba'dihi qauman salihin. Tak apa, kita bunuh Yusuf, dan kalau tak setuju dengan bunuh Yusuf ni, kita buangkan mereka ni, kita buang Yusuf ni di tempat yang orang lain tak akan dapat jumpa dia lagi. Yang penting ayah akan kembali memberikan perhatian kepada kita semua. Dan disebutkan di dalam surah Yusuf ini, ayat yang ke-9 kalau tidak silap saya, watakunu min ba'dihi qauman salihin. Korang jangan bimbang, nanti kita akan kembali menjadi soleh. Artinya mereka rasa macam mereka boleh bertaubat selepas mereka melakukan dosa-dosa tadi. Tuan-tuan, inilah naluri manusia berdosa. Datang bisikan kepada kita kadang-kadang, tak apa, kali ni je, nanti kita tak buat dah. Kan? Last kita buat kali ni je. Kita tak pernah buat selama ni dosa maksiat ni, tapi bisikan yang dimainkan oleh syaitan, tak apa, kali ni je.
Sidang pendengar, tanya dua soalan bila kita menerima bisikan seperti ini. Soalan pertama, siapa boleh beri jaminan kalau kita buat dosa maksiat itu, kita akan berhenti dengan mudah? Siapa boleh bagi jaminan? Kerana huffatin nar bisyahwat. Allah Ta'ala uji orang beriman ini, dosa itu di-brand dalam bentuk yang sangat berselera dan seronok, syahwat. Dan benda-benda pahala ni, benda-benda yang kita tak suka nak buat. Maka inilah ujiannya, sebab dosa ini sifatnya lazat. Kalaulah boleh diberikan bau kepada dosa ni, dosa ni sifatnya sangat menyelerakan. Jadi kena berhati-hati. Tidak ada yang boleh beri jaminan sekali kita buat sesuatu kita tak nak lagi. Berapa banyak dosa yang dibuat, sekali rasa pasti nak lagi. Na'udzubillah. Dan soalan kedua, siapa boleh beri jaminan ketika kita nak melakukan dosa itu kita tak mati? Malakul maut tidak mencabut nyawa kita. Betul. Jadi hati-hati bila ada bisikan-bisikan seperti ini. Allah Subhanahu Wa Taala dedahkan kepada kita di atas perkataan-perkataan saudara-saudara Yusuf ini. Dan yang ketiga, yang terakhir sekali dalam masa yang ada ini, sidang pendengar, perkara ketiga kita belajar daripada saudara-saudara Yusuf ini adalah, inilah karakter Banu Israel pada hari ini. Kerana moyang mereka telah digambarkan di dalam surah Yusuf ini, karakter yang disebut kepada mereka inilah adalah karakter yang ada kepada Banu Israel pada hari ini. Sebagai contoh ya, di dalam surah Yusuf ayat yang ke-8, di mana anak-anak Nabi Yaqub mengatakan, Yusuf dan saudaranya ini ayah lebih suka berbanding kami, kita orang. Dan sesungguhnya ayah berada dalam kekeliruan yang sangat nyata. Dan mereka mengatakan, kita bunuh saja Yusuf ataupun campakkan dia di bumi yang tak ada orang akan kutipnya. Di sini terserlah karakter Banu Israel yang ada pada hari ini. Dan saya teringat kata-kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitabnya Kaifa Nata'amal Ma'al Quran was Sunnah. Dia mengatakan di hujung kitab itu, beberapa perkara penting kepada para pendakwah untuk bercakap mengenai Al-Quran, antaranya al-ihtimam bi qissati Bani Israel. Mesti banyak menyebut kisah-kisah Bani Israel. Sehingga dikatakan, Yusuf Qaradawi mengatakan, para ulama kebanyakan mengatakan, kadal Qur'anu an yakunu li Musa wa qaumih. Seolah-olah Al-Quran itu sendiri, kerana terlalu banyaknya cerita-cerita Bani Israel, dan berulang-ulangnya cerita Bani Israel, seperti seolah-olah Quran ini turun kepada Nabi Musa dan Bani Israel, bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah seperti itu, nak bagi tahunya banyaknya kisah Bani Israel berhimpun di merata-rata tempat sebagai suatu petanda kepada kita, inilah musuh yang akan kekal sampai ke akhir zaman. La tajidanna ahrasan nasi adawatan lil mu'minin. Inilah dia Banu Israel, cucu cicit kepada Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Ini ujian kepada kita, tuan-tuan. Ayah seorang Nabi, tetapi tidak bermakna anak-anak itu Nabi. Betul. Ayah baik, keluarga baik, datuk baik, tetapi belum tentu anak-anak itu baik. Ya, iman tak dapat diwarisi. Ya, iman mesti disemai, dibenih dan melalui proses pendidikan. Sebab itu, kita baca ayat tadi, kita akan menemui 5 karakter Bani Israel. Pertama, mereka sentiasa rasa mereka ni dizalimi. Ayah tak beri perhatian pada kami selama ni. Ayah lebih beri perhatian kepada Yusuf dan Bunyamin. Tengok, rasa dizalimi sentiasa menjadi defense statement orang-orang Israel pada hari ini. Kami pertahankan negara kami, sebenarnya Hamas yang melakukan kejahatan, Hamas yang melakukan kezaliman. Kami sekadar nak pertahankan diri kami. Satu. Yang kedua, mereka mengatakan, wa nahnu usbah, kami ni kuat wahai ayah, seharusnya ayah beri perhatian pada kami. Dan dalam ayat-ayat lain banyak mengenai Bani Israel menyebutkan, innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah tu fakir, kami yang kuat, kami yang kaya. Tengok, mereka menggunakan perkataan-perkataan asabiyah, adik-beradik tapi atas dasar kezaliman. Nahnu, kami. Ini tidak ada di dalam Islam. Islam kita. Islam adalah soal kita. Walaupun kita berbeza kulit muka, berbeza bangsa, tapi menyatukan kita adalah agama. Wa nahnu usbatun. Mereka ada karakter yang kedua, mereka sangat berlagak sombong. Kita tengok di dada akhbar, mereka menonjolkan mereka ada kereta kebal, menyerang anak-anak Palestin yang membaling dengan batu bata, seolah-olah mereka sangat hebat, menggunakan bom Bosporus dan sebagainya. Ini kesombongan mereka. Dan yang ketiga, mereka begitu menunjukkan kebencian yang sangat hebat kepada Nabi Yusuf. Artinya mereka sangat membenci orang-orang yang beriman.
La tajidanna ahrasan nasi adawatan lil mu'minin. Mereka sangat membenci dan sangat hasad dengki kepada orang-orang yang beriman. Kebencian itu menghasilkan karakter yang keempat, mereka sangat biadab, sanggup berbohong dan membunuh Nabi Yusuf. Artinya inilah cerita para pembunuh para nabi. Dan yang keakhir sekali, yang saya sebut tadilah, daripada sikap biadab, pandai berlakon, nak menipu dan sebagainya, menghasilkan Banu Israel yang sanggup membunuh para nabi. Maka sebab itulah sidang pendengar, jauhi penyakit-penyakit hati yang kecil-kecil ini dan yang sebesar-besarnya, kerana bimbang kita tergolong dalam al-maghdubi alaihim yang kita sebut tiap-tiap hari itu. Dengan penyakit-penyakit hati inilah dibencinya Allah Ta'ala kepada Banu Israel ini. Wallahualam, mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada perkongsian pada hari ini. InsyaAllah, itu dia perkongsian daripada yang bagi Ustaz. Kita untuk awal ini ya, daripada anda yang di luar sana yang ingin turut serta sama-sama berinteraksi bersama yang bagi Ustaz, soalan juga boleh diajukan di talian kita di 03-6205-1500, juga menerusi FB kita di facebook.com/ikim.fm, dan satu lagi medium yang bakal kita kongsikan juga menerusi SMS, typekan IKIM, jarakkan persoalan anda dan hantar ke 39111. Dan Ustaz, saya tertarik bila Ustaz katakan tadi tentang adik-beradik Nabi Yusuf AS yang cemburu dan pelbagai perkara lagi yang berlaku. Dan ini juga berlaku juga ya di kalangan anak-anak sebenarnya dalam keluarga, yang lebih dikenali sebagai sibling rivalry, maknanya pergaduhan antara adik-beradik. Bagaimana kita nak mengatasi, dan juga sebagai ibu bapa dan juga adik-beradik juga ya, macam mana cara nak mengatasi perkara ini daripada terus berluasa, takut jadi perkara-perkara yang seumpama ini, Ustaz? Yang penting bersikap adil dengan semua adik-beradik, anak-anak. Dan kita perlu faham common sense. Anak-anak pun kena faham common sense. Sebagai contoh ya, diungkapkan oleh para ulama, apabila daripada contohnya 10 orang adik-beradik kan, ada yang sakit, ada yang sihat, ayah dan mak mesti beri perhatian pada siapa lebih. Sudah pasti pada yang sakit, betul tak? Daripada 10 orang adik-beradik, siapa yang belajar di luar negara, siapa belajar dalam negara, pastinya rindunya lebih kepada yang luar negara. Dan antara 10 orang adik-beradik, siapa yang tua, siapa yang sangat kecil comel, mestilah common sense adalah Nabi Yaqub memberikan perhatian lebih kepada anak kecilnya ini. Baru membesar comel. Jadi kita mesti memahami satu perkara di mana adalah menjadi suruhan dalam agama untuk kita memberikan perhatian kepada yang sakit, memberikan kecaknaan lebih kepada mereka yang berada di luar berbanding mereka yang berada di dalam. Kerana ini naluri manusia. Tetapi asas yang perlu ada kepada semua ibu dan ayah adalah sikap adil kepada semua anak-anak. Dan perkara yang lebih penting adalah jangan membuat sebarang penghukuman lebih awal di atas karenah anak-anak yang pelbagai, seperti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Yaqub alaihissalam. Apabila dia menyaksikan anak-anaknya melakukan penistaan kepadanya, dia dapat hidu penipuan itu, dia tidak terus membuat hukuman dan membuat kata-kata kesat kepada anak-anaknya. Apabila anak-anaknya itu mahu, sebagaimana kita tahu ya, Nabi Yusuf boleh hidu bagaimana niat jahat ada kepada Nabi, kepada anak-anaknya ini ketika anak-anaknya mahu membawa Yusuf pergi ke satu tempat. Nabi Yusuf tak kata, korang janganlah bawa dia sebab aku tahu korang semua ni busuk hati, nanti korang semua akan melakukan kecelakaan kepada dia. Nabi Yusuf tahu anak-anaknya ni jenis perangai macam mana. Nabi Yaqub, maafkan saya, Nabi Yaqub faham. Tetapi dia tak ucap benda tu. Yang diucapkan adalah, tolong jangan bawa ke sana, aku bimbang akan dimakan serigala. Artinya dia membawa suatu perkataan yang ada bukti, ada kayu ukur, dan tidak menyerlahkan rasa bimbang itu. Kerana dalam Islam kita tak boleh membuat hukuman hanya berdasarkan insting, hanya berdasarkan rasa-rasa di perasaan ini. Sebab itu penting untuk kita mempunyai satu akhlak yang ada kepada Nabi Allah Yaqub sampai ke satu tahap. Dia bukan sekadar bersabar, tapi sabar yang indah, sidang pendengar semua. Ramai orang boleh sabar. Ya, betul. Ramai orang boleh sabar dengan kerana anak-anak ataupun sesiapa sahaja melakukan kecelakaan padanya. Tapi sabar yang indah ini tidak semua orang ada. Sebab itu Nabi Yaqub mengatakan fasabrun jamil wallahul musta'an. Artinya sabar yang indah ini adalah sabar yang berlaku di peringkat mula-mula lagi dia dah sabar. Berlaku je musibah, berlaku je berita tak senang, di mula-mula tu lagi dia dah sabar. Ada orang dia lepas dulu di mulut. Lepas dulu di mulut, keluarlah mulut perkataannya, kemudian dia sabar. Tidak. Sabrun jamil adalah di peringkat mula-mula lagi dia dah sabar.
dia sandarkan kesabaran itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an, dia tak perlu raih simpati manusia atas apa yang berlaku pada dirinya, dia meraih simpati daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara yang prinsip kita boleh pegang, insya-Allah. Insya-Allah. Dan untuk anda waktu ini boleh terus saja hubungi kita di 0362051500. Insya-Allah Mas Sina Alias akan bersama dengan anda. Apa pun waktu ini daripada rakan kita di FB Ustaz ya, daripada Muhammad Syafiq kata tadi Ustaz nyatakan juga tentang dosa-dosa kecil, menipu, hasad dan sebagainya ya, kadang-kadang dikhawatiri jadi dosa yang besar ya. Itu juga soalan dia, kata bagaimana cara kita untuk mengelak daripada melakukan sesuatu dosa kecil ataupun besar, Ustaz? Alhamdulillah, apabila kita diuji dengan sesuatu yang kita sudah terbiasa, dan apa yang kita terbiasa itu sebenarnya adalah dosa-dosa kecil, ini adalah soal kita perlu mengubah attitude. Sebagai contoh, kita dah terbiasa tersepak batu, terungkap perkataan mencarut contohnya kan. Ini attitude lah. Benda kecil, dosa kecil je, tapi kita dah terbiasa. Dan sebagai contoh, kita dah terbiasa bila kawan-kawan menyebut tentang seseorang, kita pun nak tambah lagi dengan perkataan-perkataan tak elok. Ini isu besarnya, isu kita dah terbiasa. Yang penting adalah sedarkah kita apa yang kita terbiasa tu. Dan bila kita sedar diri, kita aware apa yang kita terbiasa itu adalah dosa. Nabi kata itu dosa. Sebagai contoh, kita dah terbiasa sangat timbul perasaan iri hati kepada orang yang dipuji oleh cikgu, orang yang dipuji oleh cara, timbul perasaan yang tak senang, kenapa puji dia. Kita kena sedar, itu dosa. Dan untuk sedar diri itu dosa, kita kena korek hadis-hadis Nabi SAW untuk tahu benda ni dosa ke tidak. Bila kita sudah sedar yang benda itu dosa, maka tanpa berfikir panjang, bertindaklah untuk mengatasinya. Sebab karakter yang baru takkan mampu dibentuk jika hanya dengan kata-kata dan azam. Kita kena buat terus, tinggalkan terus. Sebagai contoh kan, kita tahu sembahyang subuh ni lambat, dan dosa lah bagi kita. Dan Nabi SAW pun memang bertegas dalam soal ini. Jadi, jangan hanya sekadar azam. Pada esok hari terus berazam, bertindak terus untuk bangun pagi. Jangan fikir panjang. Saya hadiri satu seminar 2 hari lepas, di mana jurulatihnya mengatakan, karakter ini adalah sesuatu yang anda buat tanpa fikir panjang dan tanpa perlu motivasi. Tanpa fikir panjang dan tanpa perlu kepada berfikir panjang dan tanpa perlu kepada motivasi. Maknanya kita sudah terbiasa. Jadi untuk membentuk karakter memang susah pada peringkat mula-mula. Tetapi petanda kita sudah terbiasa bila kita boleh bangun subuh tanpa perlu lagi motivasi, tanpa perlu lagi suruhan daripada orang. Kita sudah terbangun dengan biasa. Dan ini sangat memerlukan proses yang kita pernah bincang sebelum ini. 30 hari, memerlukan proses kebiasaan 60 hari. Dan saya pernah sebut, saya kira, di mana perubahan sikap ini ibarat kita menaiki roket lah. Kita memang susah untuk melepasi atmosfera dan graviti. Bahan api sangat banyak dilepaskan pada peringkat mula-mula. Tetapi bila sudah berada di ISS, sudah berada di peringkat angkasa lepas, apabila kita mahu kembali ke bumi, tidak ada sebarang bahan api digunakan. Artinya, di peringkat mula-mula sahaja susah. Bahan api perlu dikeluarkan, mujahadah perlu dilakukan, sebab musuh kita ada 2. Satu, graviti, nafsu. Yang kedua adalah atmosfera, rintangan. Permainan-permainan syaitan yang di luar sini. Dan permainan-permainan senjata-senjata halus Yahudi yang menembak mental anak-anak kita tanpa kita sedar. Sebab itu tertarik sebenarnya surah Yusuf ini membongkar dengan detail macam mana syaitan punya trik. Macam mana dia memainkan kita sampai tahap kita boleh terperangkap masuk ke dalam jenayah yang paling besar. Jadi saya kira dengan kita sedar diri, adakah yang kita biasa ini dosa ke tidak, dan terus bertindak melakukan perubahan. Jangan fikir panjang lagi, jangan nak tunggu apa-apa motivasi lagi. Ia kena daripada kita terus. Lakukan segera perubahan itu, tinggalkan karakter buruk, gantikan dengan karakter baru. Dalam masa 30 hari insya-Allah kita akan ada sifat automatik untuk melakukan perkara itu insya-Allah. Mindset Ustaz ya, kata orang tu latih to be tu kena ada tu. Nak buat baik kena latih to be, buat jahat latih to be pun dia lunak hati dengan dosa, nak usul kembali ya. Dan waktu ini kita akan bersama dengan pendengar kita. Kita bersama dengan rakan kita daripada Kelang Ustaz ya, daripada Encik Ridwan. Teruskan Encik Ridwan dengan soalan ataupun pendapat, silakan. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya berkenaan dengan adakah wujud
istilah dosa besar dan dosa kecil. Sedangkan kita tahu bahawa dosa ini, bila kita melakukan kesalahan, ini adalah satu dosa. Okay. Yang kedua, kenapa Nabi Yusuf tidak mempertahankan dirinya bila dia difitnah ataupun ditindas dan tidak melawan balik dengan hujah-hujah ke ataupun dengan berdebat. Itu saja. Ya, terima kasih Encik Ridwan kita daripada Kelang. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, soalan yang baik ya mengenai kisah Nabi Yusuf. Hari ini kita fokus kepada plot ataupun konspirasi jahat daripada adik-beradik kepada Nabi Yusuf. Perancangan saya pada minggu depan kita akan fokus kepada apa yang disebut sebagai ujian-ujian cinta ini. Termasuk kita akan cuba semak apa yang dimaksudkan Nabi Yusuf. Qala rabbi sijni ahabbu ilayya, aku lebih suka penjara daripada terus hidup di dalam istana ini. InsyaAllah saya akan jawab persoalan ini pada minggu depan. Benarkah Yusuf tidak mempertahankan diri apabila Imratul Aziz mengatakan kepada suaminya, inilah wahai abang, inilah dia orang yang cuba nak melakukan kecelakaan, kemaksiatan dengan isteri kamu. Itu kata-kata yang cuba nak ditipu oleh Imratul Aziz, insyaAllah. Mengenai soalan yang pertama tadi, iaitulah apa tadi? Mengenai dosa besar dan dosa kecil. Sebenarnya wujud dosa besar sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah kamu dosa-dosa yang sangat besar, ada 7. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang menyebut tentang kewujudan dosa besar dan kecil. Artinya ada dosa yang dikategorikan sangat besar kemurkaannya di sisi Allah, sangat haram untuk kita melakukan, mesti elakkan, dan ada dosa-dosa kecil. Yang penting kalau ditanya soalan wujud ke tidak, memang wujud. Tetapi apa pelajaran yang kita ambil daripada cerita Nabi Allah Yusuf AS adalah jangan kita bersifat fasik. Fasik ini adalah terlalu banyak melazimi dosa-dosa kecil sampai dah jadi tabiat benda itu dan kita sudah tidak sedar diri bahawasanya itu adalah suatu dosa. Maka kita perlu ingat dan sedar sebagaimana saya katakan tadi, siapa tahu di sebalik dosa kecil itu tersembunyi kemurkaan Allah yang sangat besar. Siapa kata dan siapa tahu di sebalik amalan yang kecil itu tersembunyi rahmat Allah yang sangat besar. Yang penting kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala bergeraklah dalam kerangka do and don'ts yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan. Kerana dosa ini sifatnya memang tak menenangkan diri kita. Orang yang berada di dalam suasana yang begitu senang dan kaya sekalipun, tetapi sentiasa melazimi dosa menipu, rasuah, tiada integriti, hatinya takkan tenang. Bahkan Quran menggambarkan seperti orang ini mendaki angkasa lepas, terasa semakin sesak dadanya, semakin sempit dadanya. Angkasa lepas tapi dada sempit. Kerana dosa itu menyempitkan dada, mengusutkan fikiran. Orang yang sentiasa mengharapkan pahala dan rahmat daripada Allah, duduk dalam gua pun tak apa. Seperti Ashabul Kahfi. Duduk dalam gua siapa nak, tuan-tuan? Tetapi bagi mereka itulah rahmat, itulah penenang perasaan. Duduk dalam penjara siapa nak? Tapi bagi Nabi Yusuf itulah ketenangan. Tidak ada orang yang tenang melakukan dosa. Sebab itu statement saudara-saudara Yusuf tadi pun, tak apa, kita buat kejap, kita buat sekali ni je. Tapi insyaAllah kita akan jadi soleh lepas ni. Ayah pun boleh ampunkan kita. Maknanya mereka tak tenang nak buat benda tu. Tidak ada manusia yang melakukan dosa dalam keadaan tenang. Sebab dosa ini disebut oleh para ulama sesuatu yang sangat kita takut jika orang lain tahu. Ini di dunia, apatah lagi di akhirat apabila Allah dedahkan dosa-dosa kita tanpa batasan. Wallahu'alam. Itu dia. Dan daripada Hatijah Jalani, soalannya Ustaz dia kata, bila cakap tentang sabar ini, bagaimana sebenarnya orang yang kesabarannya hilang semasa di pertengahan? Adakah ia adalah salah satu daripada dugaan daripada Allah juga sebenarnya Ustaz? Dia cuba bersabar. Tapi di tengah-tengah tu tak boleh sabar dah ni. Hilang sabar. Dia tak boleh nak sabar. Saya kira ini memang ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada mana-mana hamba-Nya untuk terus konsisten dalam kesabaran. Seperti mana ikhlas, kita memang mula-mula nak ikhlas itu memang payah. Tetapi keikhlasan hanya dapat dicapai bila kita memaksa-maksa diri untuk ikhlas. Mungkin mula-mula nampak macam riak, tetapi inilah proses istikhlas. Kita mahukan keikhlasan itu tak akan berlaku tanpa paksaan. Sebab tu orang yang memaksa diri untuk berubah, dia akan untung. Orang yang berubah kerana terpaksa, dia akan rugi. Demikian juga apabila kita berdepan dengan satu situasi,
Kita bersabar, kita tarik nafas, kita memuji Allah, la haula wala quwata illa billah. Tiba-tiba di pertengahan jalan itu kita rasa macam kita dah tak kuat. Saudara-saudari, tidak ada musuh yang paling nyata kecuali syaitan yang bergerak di dalam saluran darah kita. Kita kena ingat benda tu je. Nabi Yaqub pesan benda itulah kepada Yusuf. Kau jangan cerita benda ni pada adik-adik kau. Syaitan akan porak-perandakan kita. Segelintir para ulama mentafsirkan ini kata-kata Allah, bukan kata-kata Nabi Yaqub. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Jadi, dan kita perhatikan pula Yusuf pun sebut benda yang sama. Yang mencerai-beraikan kita dulu, wahai adik-beradikku. Ini selepas mereka bertemu 40 tahun adalah syaitan. Sentiasa peringatan itu disebut di mulut kepada adik-beradiknya, dan itulah yang disebut oleh Nabi Yaqub kepada Nabi Yusuf. Syaitan. Sebab kita tak nampak benda ni. Jadi kita ingat seolah-olah kita tidak ada yang mempengaruhi kita. Kita kena ingat syaitan yang mempengaruhi kita. Dan itulah yang diingatkan beberapa kali di dalam surah Yusuf alaihissalam ini. Dan saya kira apabila kita berdepan dengan situasi itu, contohnya kita terlalu dengki sangat dekat dia, mula-mula kita sabar. Para ulama berpesan, apabila seseorang diberikan nikmat dan kita nampak macam tak senang, mula-mula sabar tapi tengok macam dah tak puas hati sangat, bonus banyak sangat dia dapat ni tiap-tiap bulan apa kan. Sebutkan la haula wala quwata illa billah, sebut beberapa kali. Tidak ada kelebihan kecuali anugerah daripada Allah. Dia ni Allah Ta'ala beri kelebihan. Allah beri kelebihan sama ada untuk dia lebih syukur pada Allah ataupun untuk istidraj, untuk lebih melalaikan dia. Na'udzubillah, untung rugi seseorang sebenarnya di akhirat. Jadi anggaplah Allah beri kelebihan pada dia sekarang. Dengan sebut la haula wala quwata illa billah, Allah berikan kelebihan kekuatan pada dia. Maka dengan cara itu kita akan tenang, kerana ini anugerah Allah pada dia yang mempunyai dua tujuan. Untuk supaya dia lebih bersyukur ataupun untuk istidraj, menjauhkan dia daripada Allah. Yang kedua, sebut dia Allah beri kelebihan. Dan kenapa aku mesti rasa iri hati? Cuba aku ingat orang yang lebih teruk daripada aku. Anggaplah orang yang lebih teruk daripada saya, yang tak mampu untuk mencari kerja sekalipun. Dengan cara macam ni kita akan hadirkan rasa syukur. Dan kita tidak akan dikawal oleh nafsu. Kita yang akan mengawal nafsu. Saya simpulkan beginilah Yati dalam menjawab persoalan ini. Hidup kita memang sentiasa akan berperang dan berkonflik. Bukan kita kata, tapi Rasulullah kata, musuh kita ni ada 5. Orang beriman yang hasad dengki, orang munafik yang mahu memurkai, orang kafir yang memerangi, nafsu yang cuba untuk mengatasi, dan syaitan yang cuba menyesatkan kita. Al-mu'min baina khamsin syada'id. Orang beriman sentiasa diperangi dengan 5 sudut ini. Maka Syekh Qutb mengatakan dalam satu kata-kata yang indah, anda tidak boleh melepaskan diri daripada berkonflik. Tetapi anda boleh memutuskan anda mahu berada di pihak mana. Maka letakkan diri kita di pihak orang yang beriman, yang bersabar, dengan sabar yang indah. Beautiful passion dipanggil, sabrun jamil, insyaAllah. InsyaAllah. Dan Ustaz, disebabkan waktu tak agak terbatas juga, sedikit kesimpulan daripada Ustaz untuk tajuk kita minggu ini, Ustaz. Mudah-mudahan kita dapat mengelakkan diri kita daripada keterbiasaan dalam perkara-perkara dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ini seperti mengumpat, mengeji, berbohong yang simple. Kerana dibimbangi, ais yang kecil itu mengakibatkan kemalangan besar kepada diri kita, di mana kita terbiasa jadi karakter, jadi darah daging. Tidak ada orang tegur pun kita tak dengar. Akhirnya kita terjerumus kepada perangkap jenayah yang lebih besar daripada itu. Cerita ini sudah berlaku kepada anak-anak Nabi Yaqub AS. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.